Ya Rasulullah, ya Habib Allah, kami rindu padamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. A'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Amma yang terima kasih diucapkan kepada Tuan Majlis yang saya kasihi, Datuk Seri, Datuk tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah sekalian. Semoga semua ahli perangkaan dan kita semua ini berada di bawah naungan rahmat dan inayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, terima kasih pertama sekali saya ucapkan di atas jemputan untuk perkongsian ringkas ini. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Berkaitan dengan tajuk yang diberikan, indah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ialah nak ceritanya ialah bagaimana kita nak tunjukkan cinta dan kasih sayang kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah sedia maklum bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sayang pada kita. Apa yang Rasulullah buat dahulu kita nikmati hari ini dan insya-Allah kita akan tetap menikmati dia sehinggalah masuk syurga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti insya-Allah. Jadi kesenangan kita hari ini dengan adanya Islam, khususnya nikmat yang paling besar kepada kita ialah Islam, adalah datangnya daripada kesungguhan dan juga susah payah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman dahulu untuk berperang. Jadi banyakkan membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita menelaah sirah atau sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa kekal dan mekar di dalam jiwa kita. Dan di antara didikan salafus salih untuk menimbulkan kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah mengambil berat dan mengajarkan hadis serta sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika usia kecil anak-anak mereka. Jadi daripada Ali karamallahu wajah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adibu auladakum ala salasi khisalin. Ala hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa ala qiraati al-Quran. Wa in hamalat al-Quran fi zillillah yawma la zilla illa zill ma'a anbiya'ihi wa asfiyaihi." Jadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, didiklah anak-anak kamu atas 3 perkara. 3 perkara. Yang pertama ialah cinta kepada Nabi kamu. Ala hubbi nabiyikum. Yang kedua adalah cinta kepada kaum keluarganya, kaum keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Sesungguhnya para pembaca Al-Quran itu berada di bawah naungan arash Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tiada naungan melainkan naungannya bersama-sama para nabinya dan hamba-hambanya yang terpilih. Jadi hadis riwayat Al-Dalami. Jadi dalam hadis yang ringkas ini, walaupun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan 3 perkara tadi, kita ajarkan kepada anak-anak kita, dan benda ni kita boleh terjemahkan dalam kehidupan seharian kita, khususnya dalam kehidupan kita hari inilah dalam norma baru, bekerja daripada rumah dan semestinya banyak masa kita di rumah kan, tanpa kita melupakan kerja kita di pejabat. Jadi kita boleh aplikasikan hadis ini dengan kita mendidik anak-anak kita untuk cinta dan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Tetapi dalam masa yang sama juga, dalam konteks yang lebih besar dalam berorganisasi, ialah sebagaimana kita hari ini alhamdulillah di atas inisiatif daripada jabatan dapat diadakan Maulidur Rasul, sambutan Maulidur Rasul, ceramah atau tazkirah ringkas ini sebagai untuk menimbulkan rasa kasih dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dalam aspek keluarga kita ajarkan kepada anak-anak kita. Tapi kalau dalam aspek yang lebih besar organisasi, kita nak ajarkan, kita nak kembangkan, kita nak dedahkan kepada staf-staf kita berkaitan dengan pentingnya kita ini sayang dan cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah manusia yang paling agung. Jadi cinta kepada Nabi ini Allah SWT telah berfirman, laqad ja'akum
rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari golongan kamu sendiri, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, yang sangat tamak, yang inginkan kebaikan bagi kamu, dan ia pula menumpahkan perasaan belas kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Jadi sudah terbukti bahawa begitu cintanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, sehingga kan kita pernah dengar berkaitan dengan satu hadis yang pernah diceritakan ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabat, kemudian mengalir air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa mata kamu menangis ya Rasulullah?" Ini secara ringkasnya. Rasulullah kata, sesungguhnya aku rindu kepada umat aku." Lalu para sahabat kata, "Bukankah kami ini sahabat-sahabat kamu ya Rasulullah?" "Betul, kamu adalah sahabat-sahabat aku, tetapi aku rindu kepada umat aku, umat yang tidak pernah berpeluang untuk melihat aku, untuk solat bersama aku, untuk berperang dengan aku, dan mereka ini hidup di zaman selepas aku." Itulah dia kita hari ini. Betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam rindukan kita. Dan di antara yang lain ialah kita dengar juga ketika saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diambil nyawa oleh Jibril alaihissalam. Diambil nyawa oleh Israel. Nabi tanya kepada malaikat maut, dan Nabi minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga supaya diringankan kesakitan ketika disentap atau ditarik nyawa itu. Kalau boleh Nabi nak tanggung kesakitan itu oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kerana apa? Sebab kasih dan sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jadi dalam hadis Bukhari dan Muslim, seperti mana kita dengar juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min walidihi wa walidihi wa nasi ajma'in." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berfirman, "La yu'minu ahadukum," maksudnya tidak beriman atau tidak sempurna iman seseorang itu, hatta akuna ahabba ilahi, sehinggalah dia mengasihi aku lebih lagi daripada min walidihi, ibu bapa dia, wa walidi, anak-anaknya, wa nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya. Maksudnya kasih sayang kita kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini lebih daripada sebagaimana kita sayang pada anak kita. Ini kita sayang anak kita, kita beli itu ini dan sebagainya. Kita sayang ibu ayah kita telefon tanya khabar, kita pastikan kebajikan ibu ayah kita terjaga dan sebagainya, kan? Musim sekarang ni tak boleh balik, kalau kita PKPB ni tak boleh melintas sepadan, kita telefon, video call dan sebagainya. Ingat tanda kasih kita pada orang tua kita. Begitu juga kepada anak kita. Dan yang lebih penting ialah kalaulah kita sayang meletakkan kecintaan kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cintaan kita kepada anak kita, ibu bapa kita, ahli keluarga kita ataupun manusia lain, ialah dengan cara, sebagai contoh, bila anak kita tidur, malam tadi tidur lewat sebagai contoh, terlewat. Kita tengok bangun subuh kita tengok, tak apalah, sian anak kita tidur lewat malam tadi, biar dia tidur mungkin tak cukup tidur. Jadi kesian kita tadi, sayang pada anak kita tadi telah melebihi sayangnya kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kalau kita sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih lagi ialah kita kejut anak kita kejut ahli keluarga kita bagi tahu kepada rakan-rakan kita atau staf-staf kita untuk solat. Kita sentiasa ingatkan. Sebab apa? Sebab itulah di antara tanda kita membalas kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan meletakkan kecintaan kita melebihi daripada segala-galanya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat menyayangi umatnya. Dalam surah At-Taubah ayat 128, maksudnya sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari golongan kamu sendiri, sebagaimana yang dibacakan ayat tadi. Baginda telah mengorbankan 2 ekor kibas yang besar. Salah satunya untuk diri baginda sallallahu alaihi wasallam dan satu lagi untuk umatnya. Dan kita juga sepatutnya melakukan korban untuk benda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi korban yang macam mana? Tak perlu kita nak sembelih kibas dan sebagainya, tetapi apa yang kita perlu buat ialah kita korbankan masa kita. Kita korbankan apa yang ada pada kita hari ini, kerana apa yang kita miliki pada hari ini hanyalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan normal yang sekarang ni macam-macam, kita kata nak pergi masjid contoh hari Jumaat hari ni, kan? Ada juga dengar orang lain lah, mungkin di planet lain, dia kata kita sekarang ni nak pergi
solat Jumaat tak boleh sebab dia punya kuantiti atau kuota tak ramai. Tapi perlu ada dalam diri kita niat nak pergi. Kita usahakan. Kalau kita kata Jumaat pukul 12.45, pintu surau dah ditutup, kita pergi awal lagi. Kita pastikan supaya kita ni dapat solat berjemaah. Dapat solat Jumaat ataupun solat-solat fardu yang lain di masjid dan surau. Ini di antara sebagaimana kita nak katakan kita sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kedua ialah selain pada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita nak korbankan masa kita di antara lain. Saya katakan pada hari Jumaat ini kita perbanyakkanlah selawat pada benda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apabila kita banyakkan selawat ini, satu kali kita selawat pada benda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala akan berselawat 10 kali kepada kita. Dan Allah Ta'ala memberi kepada kita nikmat yang begitu banyak kepada kita. Allah SWT akan membalas balik selawat kepada kita. Jadi melalui keberkatan dan sebagainya. Jadi ada satu kisah secara ringkas saya nak kongsikan kepada terutama puan muslim muslimat insya-Allah sekalian berkaitan dengan selawat ni, hebatnya selawat ini. Dulu ada seorang artis terkenal di Mesir sering membintangi filem-filem panas di Mesir. Maksudnya filem-filem panas ni filem Jadi pada suatu hari ketika dia ditawarkan, dia mendapatkan peranan di sebuah filem untuk melakonkan ataupun lakonan itu sebagai watak Sayyidah Rabiatul Adawiyah. Rabiatul Adawiyah. Jadi dalam filem tersebut dia hanyalah pelakon je. Bila pelakon ni kita kata memainkan watak dan dia menghayati watak Rabiatul Adawiyah tadi. Jadi pura-pura dia menjadi seorang wanita salihah, pura-pura dia solat, pura-pura dia beribadah yang lain, termasuk pura-pura juga dia memperbanyakkan membaca selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab nak menghayati watak tadi, dia kena pura-pura, dia kena acting macam betul. Jadi berlakon kan. Jadi dia memperbanyakkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerana memang Sayyidah Rabiatul Adawiyah ni tokoh yang dia watakkan tadi selama hidupnya mengamalkan 25,000 selawat setiap harinya. Allahu Akbar. 25,000 selawat setiap harinya. Kita ni kalau dapat 1,000 pun dah banyak dah Tok Seri. Rasa dah banyak dah. Jadi mahu tidak mahu si artis tadi berpura-puralah pula banyak berselawat selama filem tadi dibuat. Jadi dipendekkan cerita, tidak lama berselang setelah artis tersebut menyelesaikan filem tersebut, lalu dia bertaubat. Sebab taubatnya sungguh luar biasa. Dia bertaubat setelah diberi keberuntungan bermimpi dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tidurnya. Allahu Akbar. Jadi di antara salah satu cara untuk dapatkan mimpi untuk bertemu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyakkanlah selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada doa juga yang diajarkan oleh alim ulama kita itu, Allahumma inni as'aluka ru'ya salihatun sadiqatun wa ghayra kadibatin nafi'atun wa ghayra darratin. Kalau boleh kita doakan, kita minta kepada Allah Subhanahu taala supaya Allah memberikan kepada kita rezeki untuk bertemu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah wanita tadi, pelakon tadi bertaubat, kemudian setelah bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia pergi jumpa dengan seorang ulama ternama di Mesir, itu ulama Syekh Mutawalli Sya'rawi untuk membimbing taubatnya. Jadi nak ceritanya ialah itulah kehebatan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selawat ini dibaca walau dengan kita kata buat-buat ataupun pura-pura, tetap sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diterima oleh Allah Subhanahu. Jadi insya-Allah dalam kesempatan yang ada ni dan masa kita ni terlalu banyak yang ada 24 jam ini, sebenarnya tidak ada alasan kalau kita kata tak sempat nak. Salah satu tipsnya saya nak kongsi, mungkin kalau kita berselawat, kalau tidak ada alat, mungkin kita bila kita ucap selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 2-3 kali kemudian lupa. Jadi kalau ada tasbih, peganglah tasbih, ataupun sekarang ni dia ada tasbih digital, pakailah tasbih digital, tak apa. Bukan angka yang kita nak tengok, tetapi bila benda tu ada di tangan, kita tahu kita sendiri sedang berselawat atau berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muslimin-muslimat minta Allah sekalian, itu di antara cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah cinta kepada keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dengan cara kita sayangilah zuriat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada isteri-isteri baginda, keturunan baginda, daripada cucunya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin, dan anak kepada Sayyidatina Siti Fatimah radhiyallahu anha dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dan sahabat-sahabat yang dianggap seperti keluarganya sendiri seperti Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau nak cerita betapa kita juga kena cinta kepada keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada di antara amalan-amalan orang-orang hebat yang menjadi amalan setiap hari, setiap pagi mungkin dapat kita amalkan insya-Allah dalam perjalanan nak pergi kerja ataupun di mana saja kita berada. Yang pertama ialah kita bacakan suratul Fatihah. Kita baca suratul Fatihah, kita niatkan hadiah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita baca suratul Fatihah lagi, niatkan kita hadiahkan kepada ahli bait, ahli keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita baca suratul Fatihah, kita niatkan kepada ibu kita, dan seterusnya setiap kali Fatihah dibaca kita niatkan kepada individu yang kita nak hadiahkan Fatihah tadi. Dan kalau ibu dan ayah kita masih hidup, kita niatkan untuk hadiahkan kepada roh mereka. Okay. Yang ketiga, masa pun begitu terhad ya. Yang ketiga, membaca Quran. Kita ambil kesempatan ini, kita buatlah program harian untuk membaca Al-Quranul Karim. Jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa membaca satu huruf daripada kitab Allah Ta'ala, maka untuknya diberikan satu hasanah, itu satu kebaikan, sebagai ganjaran bagi huruf itu, dan satu hasanah adalah sama dengan 10 pahala. Dan aku tidak berkata alif, lam, mim itu sebagai satu huruf, tetapi alif itu adalah satu huruf, lam adalah satu huruf, dan mim adalah satu huruf. Jadi dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, ada seorang membaca suratul Kahfi dan tidak jauh dari tempatnya ada kuda yang terikat dengan tali kanan kiri, dan tiba-tiba orang itu diliputi oleh cahaya yang selalu mendekat kepadanya. Sedang kuda itu lari ketakutan, dan pada pagi hari ia datang memberitahu kejadian itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah ketenangan, itu rahmat yang telah turun untuk bacaan Al-Quran itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Datuk Seri, Datuk tuan-tuan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita nak terapkan insya-Allah dalam diri kita, dalam organisasi kita. Pertama sekali ialah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ialah cinta kepada ahli keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah membaca Al-Quranul Karim. Dan kalau boleh kita nak blendkan benda ini dalam kehidupan seharian kita, dan saya ambil secara ringkasnya berkaitan dengan formula baru, formula lama pun bolehlah untuk kita mudah ingat. Kita blendkan semua ini kepada SMART, SMART. Ini sebagai kesimpulan kepada perkongsian pada hari ini. Jadi untuk kehidupan kita, SMART ni bukan hanya SMART untuk datang office saja, tak. Bila tengok kepada tuan-tuan puan yang ada dalam ni handsome, bergaya semua insya-Allah. Jadi SMART ni kita ambil yang pertama S, syariat. Syariat, iaitu syariat Islam. Syariat Islam adalah hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik Muslim ataupun yang bukan Muslim. Selain berisi hukum dan aturan, syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini. Jadi syariat Islam ini janganlah kita lupa, walaupun kita di rumah atau di pejabat, kita tetap adaptasikan ataupun kita tinggikan syariat Islam ini sendiri. Itu S yang pertama. Yang kedua M ialah muamalat. Muamalat ni lah tata cara hubungan antara manusia dengan manusia lain dalam segenap segi kehidupan. Jadi muamalat ni pergaulan kita, perhubungan kita dengan masyarakat. Sebagai contohnya kita dengan keluarga kita ataupun kita di jabat dengan rakan-rakan kita, kita kena jagalah muamalat pergaulan tadi. Hormati mereka yang lebih tua dan sebagainya. Barulah ada rahmat, ada keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Dia ada perasaan hormat menghormati antara yang muda, yang tua, yang lebih tinggi pangkatnya, yang ni dan sebagainya. Dan ceritanya ialah pergaulan tadi ialah berlandaskan kepada syariat Islam itu sendiri. SMA ialah akhlak. Akhlak inilah yang kita katakan
kita ambil akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan Rasulullah itu adalah suri teladan yang baik. Tak ada orang lain yang lebih hebat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ambillah Rasulullah ini sebagai idola kita. Letak dalam hati kita ini tidak ada orang lain jadi idola kita melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga dalam akhlak baginda Rasulullah ketika kita nak bercakap, kita nak sapa orang dan sebagainya penuh dengan adab-adab dan sebagainya. Jadi SMAR ialah redha. Apabila kita jaga akhlak kita dengan rakan-rakan, akhlak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, akhlak kita keluarga dan sebagainya, adab kita dan sebagainya, maka ini akan menjemput redha Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila sebut redha Allah Subhanahu Wa Taala ini, apa yang kita lakukan ini kita harapkan diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga usaha kita buat di atas dunia ini, sebagai contoh kita datang office, kita kerja atau kita hidup dalam keadaan yang takut kepada COVID-19 dan kita sekadar yang mampu, dan kita harapkan segala amal ibadah kita lakukan ini juga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana mungkin kita harapkan juga mungkin ada asbab walaupun kecil ini, mungkin asbab ini menyebabkan kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir adalah T adalah takwa. Takwa adalah the climax kepada SMART tadi, SMART tadi, syariat, muamalat, akhlak, redha dan takwa. Dan apabila kita dah jaga semua ini dalam pekerjaan kita, baik orang yang baru masuk dalam jabatan dan sebagainya, kita jaga benda-benda ni, SMART saya sebut tadi, insya-Allah dia akan mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dan akan menguatkan lagi ketakwaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah secara ringkasnya. Mudah-mudahan kita semua ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya harapkan apa yang dikongsikan ini dapat kita ingat dan kita sampaikan kepada mereka yang tidak ada bersama kita pada hari ini. Selain itu juga kita hiduplah di rumah kita. Kita tanamlah kepada anak-anak kita supaya kenal dan cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa yang ada ni, bukalah buku Syama'il Muhammadiyah. Biar kita kenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya anak kita kagum dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Mudah-mudahan keberkatan dengan kita kasih dan cinta pada Rasulullah itu mengalir dalam diri keluarga kita dan akhirnya akan terbawa kepada jabatan kita dan akhirnya kepada negara kita, insya-Allah, supaya turunnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi sekadar itulah perkongsian pada pagi ini. Minta maaf terlebih kurang dan sebagainya. Saya doakan kepada semua agar Allah Ta'ala kurniakan kepada kita panjang umur dalam ketaatan dan keberkatan. InsyaAllah dimurahkan rezeki, dikurniakan kepada kita keluarga yang sakinah, anak-anak zuriat yang soleh-solehah, insyaAllah. Mudah-mudahan kita semua akan dikumpulkan lagi di dalam syurga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaAllah. Jadi aku liqauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, kami